Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 12 April 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Miri menjadi bandaraya pertama sebagai model bandar pintar atau Smart City di Sarawak. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kerajaan negeri memilih Miri sebagai model bandar pintar kerana bandaraya berkenaan sudah mempunyai sistem jaringan maklumat yang pintar. Menurut beliau, ia merupakan satu pendekatan bagi melonjakkan pelbagai sektor berteraskan penggunaan teknologi dan ekonomi digital. Satu pendekatan yang begitu baik, satu pendekatan yang akan menjadi model, iaitu perkhidmatan pintar Smart City yang akan menjadikan Bandaraya Miri sebagai the first Smart City in Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Miri Smart City di Hotel Imperial Miri pada Isnin. Hadir sama Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jaol Samion serta tetamu kehormat lain. Dalam pada itu, Ketua Menteri menambah pelaksanaan Miri Smart City Proof of Concept MSCP adalah sejajar dengan Sarawak Digital Economy Strategy 2018-2022. Jelasnya di bawah ekonomi digital Sarawak terdapat 7 sektor utama termasuk Smart City telah diberi tumpuan dalam tindakan strategik yang memberi keutamaan kepada perkhidmatan kelas pertama kepada rakyat. Satu-satu inisiatif kita ialah supaya bandar kita, iaitu bandar yang besar, hendaklah ditransformasikan sebagai bandar pintar, di mana semua perkhidmatannya at the push of a button. Bermakna kita memberi perkhidmatan yang baik kepada citizen. Actually, it is a relationship between citizen and the local government. And there must be synergy between the two. And the service provided must be of utmost first-class service. And therefore, it is necessary for us to lay down the basic infrastructure where the relationship is smart and you can get information at the tip of your finger. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri memberitahu konsep bandar pintar berkenaan akan diperluaskan ke bandar-bandar utama di negeri dalam memacu usaha sebagai Smart Sarawak menjelang tahun 2030. Malah menurutnya, semua data berkaitan teknologi pintar akan dikawal dan dipantau dari sebuah pusat kawalan data di Kuching. Mengenai dengan pendekatan kita, apabila sistem yang digunakan di pihak Bandaraya Miri ini efektif, ia akan dikait kepada command center yang ada di Kuching. Dan sistem ini, kalaunya compatible, we extend to the other cities, including Kuching. And everything, every data will be stored in our command center. Whatever happen in Miri will be reflected in our main command center. Tambah beliau, usaha seumpamanya sekaligus mentransformasikan negeri ini sebagai Smart Sarawak yang berteraskan perkhidmatan pintar. Konsep tersebut, jelas Ketua Menteri lagi, akan dimajukan dengan perkembangan teknologi yang membolehkan pelaksanaan lebih efisien dan menyeluruh bertujuan meningkatkan fungsi kecekapan dan produktiviti pengurusan sesebuah bandaraya. So, in other words, Miri will be connected to Kuching. The same with the other cities we have identified. If this system is effective, including Kuching, including Sibu and Bintulu, the first 4. And later on, it will be extended to the other areas where the whole Sarawak become Smart Sarawak SS. By the year 2030, we will have all these facilities throughout Sarawak. Sementara itu, Ketua Menteri memberitahu terdapat 10 objektif dalam program MSCP iaitu Miri Smart City, Smart Drain, Safe Park, Safe City, Digital Signage, Smart Bus, E-Local Authority 2, Miri Care, Smart Truck dan Miri Tourism.
Terdahulu ketika berucap, Datuk Lee Kim Shin berkata, beliau mewakili warga Miri merakamkan penghargaan kepada Ketua Menteri yang menjadi inspirasi dalam merealisasikan usaha Miri sebagai sebuah bandar pintar pertama di Sarawak. Dalam majlis sama, Ketua Menteri turut menyempurnakan simbolik perasmian Smart Bus dan Smart Truck dan menyerahkan replika cek kepada Miri Red Crescent Dialysis dan Miri Tua Pek Kong Temple. Berita seterusnya, kadar penggunaan dadah dan substan di Sarawak kian membimbangkan. Oleh yang demikian, menurut Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Pusat Pemulihan Akhlak PPA perlu ditubuhkan di Sarawak bagi menangani kes-kes berkenaan. Jelasnya, tujuan penubuhan PPA adalah untuk menepati usaha Kerajaan Sarawak dalam membantras penyalahgunaan dadah dan substan agar penguatkuasaan lebih menyeluruh dan aspek perundangannya lebih jelas. Beliau menambah sebanyak 3 lokasi telah dikenal pasti mempunyai kadar penyalahgunaan dadah yang tinggi iaitu di kawasan Kampung Tabuan Melayu, Matang dan Bekenu. Walau bagaimanapun bukan berarti apabila dikenal pasti 3 zon atau 3 kawasan sebagai tempat-tempat yang mempunyai kadar penyalahgunaan yang tinggi, tempat-tempat lain itu bersih. Ya, bukan berarti seperti itu, karena kalau kita lihat masalah dadah di Sarawak ini, dia bukannya confined, limited kepada kawasan bandar saja. Maklum balas yang kita dapati daripada AADK, daripada pihak polis menunjukkan bahawa penyalahgunaan dadah ini telah menular jauh ke pedalaman, every district, dan dia melibatkan suku kaum yang pelbagai. Berikut jelas beliau semasa sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat tindakan membantras dadah MTMD di Kuching pada Isnin. Sehubungan dengan itu, beliau menyeru semua agensi berkaitan termasuk masyarakat bersama-sama membantras masalah penggunaan dadah di negeri ini untuk kesejahteraan bersama. Berita selanjutnya di Sibu. Sebanyak 1.8 juta ringgit telah diperuntukkan oleh Kerajaan Sarawak bagi membaik pulih bangunan Sekolah Agama Rakyat Masjid An-Nur Sibu. Menurut Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai, selain bangunan, kurikulum sekolah tersebut juga akan dinaik taraf. Jelas adu nangka itu lagi, Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sibu, LAKIS, telah mencadangkan agar Majlis Agama Islam Sarawak mengambil alih dari segi pentadbiran dan kurikulum sekolah itu. Beliau berkata demikian kepada media semasa majlis penyerahan projek baik pulih Sekolah Agama Rakyat Masjid An-Nur Sibu di Ahad. But now we are going to upgrade not only the building but also the curriculum. And we LAKIS have proposed for Majlis Agama Islam Sarawak to take over in terms of the management of the school and also in terms of the curriculum. Our plan is so that it's in line in what in Matahari in Kuching, MATARRY, the Matahari check, which has been taken over by Majlis Agama Islam from the mosque punya, the state mosque punya management lah. Beliau berkata demikian kepada media semasa majlis penyerahan projek baik pulih Sekolah Agama Rakyat Masjid An-Nur Sibu pada Ahad. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak itu menambah langkah untuk membenarkan bangunan tersebut digunakan oleh Majlis Agama Islam Sarawak selari dengan aspirasi kerajaan negeri untuk mewujudkan sekolah antarabangsa Islam. So they were in line with the state aspiration where the state government want to build an Islamic international school. Okay? So I hope this school can be one of the feeder to that international school, that Islamic international school. Dengar tak? Sekolah antarabangsa Islamiknya. Berikut pula laporan di Bintulu. Kebanyakan penduduk mahu Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di bahagian itu ekoran daripada peningkatan mendadak kes positif COVID-19. Namun begitu, menurut Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing, pelaksanaan PKP akan memberi kesan besar kepada ekonomi. Memang raya ada cadang, saya tahu 80% cadang kita patut Bintulu masuk MCO. Tetapi kita kaji all the aspect, we try our best to look after all the aspect, all the area, we try this first. Kalau betul-betul akhir sekali kalau tidak boleh, kemungkinan we are going to have no choice, we need to lock down.
the whole Bintulu. Demikian menurut beliau semasa mengadakan pusat pemberian vaksin di Universiti Putra Malaysia UPM kampus Bintulu pada Ahad. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Tiong yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke Republik Rakyat China menjelaskan pusat hiburan akan ditutup manakala gerai menjual makanan hanya dibenarkan beroperasi sehingga jam 8 malam. Kemungkinan kita nak cadang to lockdown all the food center, food outlet semua, cuma boleh go for tapau. Termasuk kita akan tutup itu karaoke semua, all the outlet tempat minum semua. Ada whatever, kalau dia ada jual makanan punya, mungkin kita kasih tapau saja semua. The time instead of sampai pukul 10, kemungkinan Bintulu kita akan cadang sampai pukul 8 saja. Seterusnya, laporan mengenai Majlis Ringkas Penyerahan Cek Peruntukan Projek Kecil Luar Bandar MRP yang disempurnakan Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinep di Pejabat Pusat Khidmat beliau pada Ahad. Sejumlah RM110,700 keseluruhan geran itu diperuntukkan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Persatuan, Kelab dan Institusi Keagamaan di kawasan Tasik Biru. Berikut merupakan senarai penerima geran. Manakala untuk institusi keagamaan pula seperti tertera. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saya mewakili seluruh tenaga kerja Unit Komunikasi Awam Sarawak mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua umat Islam. Salam UKAS.